Baik, hari itu kita dah jelas dah, hadis ni tak panjang, ringkas saja. Yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kemudian sahabat bertanya, qulna liman, kami bertanya nasihat untuk siapa? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina ammatihim. Lepas daripada Rasulullah kata, sahabat bertanya, nasihat ni untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin serta kaum awam keseluruhannya. Baik, pada kuliah yang lepas kita dah bahas panjang lebar. Saya ulang sedikit. Di antara perkara penting yang nak disampaikan dalam hadis ini, yang ringkas ini, Rasulullah nak bagi tahu agama itu nasihat, ad-dinun nasihat. Maknanya seorang yang beragama, dia kena terima nasihat menasihati ini menjadi salah satu daripada tanggungjawab dia. Dia terima saja agama Islam, maka nasihat menasihati ini merupakan suatu kerja yang Allah Subhanahu wa taala serah pada dia. Baik, maka tak salah setengah-setengah ulama kata nasihat ni jadi darah daging pada orang yang beragama. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Bila diterima saja agama Islam ini, kerja dia nasihat, menyebarkan agama, menyebarkan hadis Nabi, menyebarkan Al-Quran, saling nasihat menasihati. Dan kita dah sebut mengapa penting sangat nasihat ni, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi ad-din dan nasihat ni dua benda yang tak boleh dipisah. Sebabnya tanggungjawab agama tu hanya boleh dilaksanakan dengan saling nasihat menasihati. Kan kita dah sebutkan tanggungjawab kita sebagai khalifah, kan besar tanggungjawab tu. Tak boleh tak buat, tak boleh tak sempurna tanggungjawab kita sebagai khalifah kalau kita ambil sikap kunci mulut, tak nak melaksanakan nasihat menasihati. Itu nombor satu. Kemudian Rasulullah sebut, bila sahabat tanya untuk yang pertama, Nabi kata lillahi, untuk Allah. Maka menurut Syekh Mustafa Al-Bugha, maksud dia di sini ialah saling menasihati untuk mentauhidkan Allah. Maknanya agama itu nasihat. Perkara pertama nasihat yang perlu dilaksanakan ialah saling nasihat menasihati untuk bertauhid kepada Allah, bahkan membebaskan daripada segala syirik. Ini nasihat menasihati yang pertama. Maka di antara bentuk nasihatnya seperti mana kita kata, belajar, pergi mengaji, pergi berguru, dengar khutbah, baca kitab, baca hadis, semua itu termasuk dalam bentuk-bentuk nasihat. Yang mana yang pertamanya untuk mentauhidkan Allah dan membebaskan daripada syirik. Jadi dalam kata lain, kalau kita balik semula kepada pengertian ad-dinun nasihat, yang mana nasihat itu darah daging kepada orang agama, yang pertamanya mengesakan Allah. Nasihat menasihati untuk mengesakan Allah. Dan hasil daripada mengesakan Allah, jadilah hamba Allah yang benar-benar taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, wali kitabihi.
nasihat menasihati di sudut kitab. Kalau mengikut huraian Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, maksudnya di sini ialah saling nasihat menasihati untuk menerima tunjuk ajar dan beriman dalam kitab Allah. Itu yang maksud dia. Maknanya bila satu orang tu nasihat menasihati di sudut kitab, menerima keseluruhannya kandungannya terdapat dalam kitab Allah. Kemudian yang ketiga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huraian kepada ad-din nasihat itu ialah wali rasulihi, maknanya untuk rasulnya. Ini pun telah pun kita jelaskan. Maksudnya di sini ialah, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, nasihat menasihati untuk membenarkan risalah dan beriman dengan semua yang datang bersamanya, itu Al-Quran dan sunnahnya. Maknanya besar, huraian itu besar. Mula-mula Nabi kata ad-dinun nasihat, ya, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Bahkan kita boleh kata nasihat ni darah daging pada orang yang beragama. Lepas tu bila dilihat di sudut Rasul, maknanya tuntutan menasihati untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau kita perhati betul-betul, ya, dalam memahami ad-dinun nasihah ni, sebenarnya memadai kalau kita faham an-nasihah lillah, maknanya untuk Allah. Mana bila kata untuk Allah, mana merangkumi semualah. Tapi tak apalah, dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak jelaskan lagi, termasuk di dalamnya kena terima kitab Allah, kena terima Rasul. Boleh jadi Nabi faham dah akhir zaman akan berlaku, di mana ada orang kata aku nak beriman dengan kitab Allah saja, tak nak beriman dengan Rasulullah, tak nak beriman dengan hadis. Maka dia cakap siap-siap, dia bagi tahu siap-siap, kalau kamu nak beriman dengan Allah, kamu kena terima sunnah. Baik, dan hari ini kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Contoh yang seterusnya dalam menjelaskan, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut wali a'immatil muslimina ammatihim. Kita nak bincang yang ni hari ni. Wali a'immatil muslimin, apa dia masuk wali a'immatil muslimin ni? A'immah ni sebenarnya maksud dia ialah, a'immah ni jamak kepada imamun. A'immah ni jamak kepada imamun. Wali a'immah, dan juga nasihat-nasihat untuk imam-imam. Imam-imam macam mana? Dia tambah satu kalimah lagi, al-muslimin. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok ada satu ayat lain dalam surah An-Nisa, Allah sebut dah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tiga Allah sebut situ. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kamu, maknanya pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Jadi sebenarnya hadis ni pun seiringlah dengan ayat tadi. Jadi bila Nabi menjelaskan ad-dinun nasihat dalam bentuk yang seterusnya, wali a'immatil muslimin, untuk ketua-ketua orang muslimin,
Maknanya kira-kira ni tuan-tuan, jadi tuntutan juga satu orang yang terima agama itu nasihat itu sebahagian daripada agama. Nasihat menasihati ini termasuk dalam ruang lingkup ketua-ketua muslimin. Ketua muslimin. Kemudian ada ujung tu, wa ammatihim, dan orang ramai mereka. Maknanya selain daripada nasihat menasihati untuk Allah, maknanya kita faham tadi agar mentauhidkan Allah dan membebaskan daripada syirik. Yang keduanya untuk kitab-kitab, makna menerima seluruh ajaran kitab. Dan yang ketiganya kepada Rasul, menerima semuanya ajaran Rasul. Yang keempatnya termasuk an-nasihat di sini ialah di sudut ketua-ketua muslimin ada tanggungjawab. Apa dia yang dikatakan tanggungjawab untuk nasihat menasihati di sudut ketua-ketua muslimin ini? Sebelum kita sampai tahap tu, cuba kita lihat. Tadi kita tengok definisi di sudut bahasa. Di sudut bahasa. Okey, cuba kita lihat huraian Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam menjelaskan definisi wali a'immatil muslimin. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, wali a'immatil muslimin maksudnya ketua-ketua muslimin, iaitulah para pemerintah atau sesiapa saja yang mengambil alih kedudukan mereka atau alim ulama. Jadi maknanya untuk ketua-ketua muslimin ada dua menurut Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Satunya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang keduanya ulama. Jadi maknanya kalau kita tengok di segi bahasa tadi, dia sebut pemimpin kaum muslimin. Rupa-rupanya ada dua, pecah dua. Satunya pemimpin tu, yang keduanya alim ulama. Baik. Apa lagi kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha bila menyebut tentang wali a'immatil muslimin? Jadi dia kata, ini dalam membincangkan definisi ni, dia selit satu benda, dia kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Maka adapun, saya baca teks dia, maka adapun pemerintah kaum muslimin wajiblah di kalangan orang-orang Islam agar boleh diwajibkan mentaatinya. Maknanya sebelum dia bincang bab lain, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dia kata soal mentaati pemimpin muslimin ni bukan benda ringan. Dia benda agama. Bila benda agama, dia ada hukum dia. Dia ada hukum. Bahkan dia sebut awal-awal di sini ialah mentaati pemimpin kaum muslimin hukumnya wajib. Tinggal lagi untuk jadikan wajib tu, syarat pertama pemimpin tu mesti orang Islam. Pemimpin tu mesti orang Islam. Dia tak jadi wajib kalau pemimpin tu bukan Islam. Kita bercakap ni pemimpin nombor satu lah. Pemimpin nombor satu. Maknanya kalau kita kat Perdana Menteri, kalau setengah-setengah tempat tu presiden. Kalau negara Islam, untuk jadikan dia wajib taat, pemimpin tu mesti orang Islam. Itu syarat dia yang pertama. Maka kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, dia bawa satu ayat, Surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Ujung tu wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri ni siapa dia? Ketua-ketua di kalangan kamu. Baik. Mana Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dia kata yang dimaksud pemimpin tu pemimpin yang beragama Islam. Bila sebab apa? Untuk dijadikan hukum wajib taat, dia mesti agama Islam.
Dalil dia tadilah surah An-Nisa ayat 59. Kalau tuan-tuan ada masa, ya, dia huraian tentang ayat ni panjang. Kalau kebetulan tuan-tuan ada masa, boleh tengok satu kitab juga yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, kitab yang sangat terkenal, iaitu Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji ni dalam jilid yang kelima, dia cerita lebih lanjut tentang ayat tadi, dan dia menjelaskan lebih detail tentang syarat-syarat ulil amri. Untuk jadi wal immatil muslimin tadi, ketua-ketua muslimin ada syarat dia. Antaranya Islam, lelaki, matang, bersifat adil, mempunyai pengetahuan hukum agama dan dalil dia, boleh mendengar, melihat, bercakap dengan baik, maknanya orang cacat tak boleh, ya? Bijaksana dan berkefahaman menyeluruh, dan seterusnya, ya? Bahkan Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha sebut, menurut Al-Mawardi, berdasar kepada nas-nas yang telah jelas oleh para ulama, tidak ada sebarang hujah lagi untuk orang mencabar hukum di atas. Maksudnya nak bagi tahu ketua-ketua muslimin ni mesti beragama Islam. Itu yang pertama. Baik, itu definisi tentang ketua-ketua muslimin. Seterusnya, apa yang dimaksudkan nasihat untuk imam muslimin yang disebut dalam hadis ini? Okay. Nasihat untuk imam muslimin bermaksudnya panduan atau tunjuk ajar kepada pemerintah kaum muslimin dan para ulama supaya berpegang teguh pada agama. Itu yang pertama. Tadi mula-mula kita sebut awal hadis, Nabi kata ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Yang mana memberi makna nasihat tu menjadi darah daging kepada orang yang terima agama. Kemudian bila membincangkan di sudut pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang dimaksudkan nasihat di sini ialah kena saling nasihat menasihati. Kalau tuan-tuan masih ingat masa kita bincang dulu, saling nasihat menasihati ni dua hala. Daripada rakyat kepada pemerintah, daripada pemerintah kepada rakyat, daripada ulama kepada pemerintah, daripada pemerintah kepada ulama. Sama ada dia pergi mengaji, sama ada dia mengaji sendiri, dia baca kitab, dia dengar khutbah, semua benda boleh masuk nasihat. Semua nasihat-nasihat ni berkisar di sekitar apa? Bila kita kata ad-dinu nasihat di sudut pemerintah muslimin, berkisar di sekitar supaya berpegang teguh pada agama. Ni tanggungjawab tuan-tuan, tanggungjawab kita, tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab semua orang. Bila dia faham ad-dinu nasihat di sudut pemimpin, dia kena pegang teguh. Pegang teguh apa? Agama. Maknanya sumber agama, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu yang pertama. Dan termasuk juga dalam an-nasihah di sini ialah an-nasihah kepada muslimin. Tadi lebih khusus kepada pemerintah. Ini kepada muslimin. Lebih ni pada kaum muslimin, pada rakyat jelata keseluruhannya. Apa dia? Untuk mentaati ketua-ketua muslimin, sama ada pemerintah kaum muslimin atau para alim ulama. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat awal kita cerita, kenapa Nabi kata kena jadikan darah daging nasihat itu kepada orang-orang yang beragama? Sebabnya tanggungjawab kita besar. Tanggungjawab kita ialah sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tu apa? Khalifah ni untuk mentadbir muka bumi ni dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Ringan ke berat?
Berat tuan-tuan. Maknanya khalifah ni bukan sahaja semayang 5 waktu sehari semalam, tak. Lepas kamu semayang, lepas kamu puasa, lepas kamu zakat, lepas kamu pergi haji, kamu kena takbir muka bumi ni dengan Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Sebab bumi ni hak Allah. Allah nak pastikan keadilan tu berlaku bukan hanya sesama manusia, kepada seluruh, termasuklah binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, buminya, airnya, semua benda. Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab je. Jadi nak laksana tanggungjawab yang sebegitu, bolehkah kita buat kerja sambil lewa? Mana boleh. Satu daripada cara yang Allah ajar, Nabi ajar, kena saling nasihat menasihati. Maknanya yang patut pergi mengaji, yang patut dengar khutbah, yang patut buat detail. Serba. Bila berlaku nasihat menasihat ni, barulah boleh melaksanakan tujuan kita Allah ciptakan di muka bumi. Dan di sudut ketua-ketua muslimin berpegang teguh pada agama. Nasihat menasihati biar mereka ni berpegang teguh pada agama. Dua-dua, sama ada pemerintah ataupun ulama. Yang keduanya kepada kaum muslimin, bila pemerintah pegang agama, bila ulama pegang ulama, mereka pun merancanakan orang panggil blueprint dia untuk mentadbir muka bumi ini seperti mana yang Allah suruh. Tanggungjawab kita semua an-nasihat, maksudnya ialah mentaati. Sebab mana boleh dia buat blueprint, dia buat berbagai-bagai dasar, dah betul, dah ikut kaedah tu, tak ada orang turut. Jadi patuh tu jatuh hukum wajib. Seperti mana jelas Qaid Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, nak jadi hukum wajib, pemerintah tu kena Islam dulu. Bila dia pegang Quran, dia pegang hadis, wajib mentaati blueprint yang dia suruh. Baik. Di sini pula Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dia bagi detail supaya kita faham sungguh. Bila nasihat menasihati yang melibatkan pemerintah ni macam mana sebenarnya? Apakah contoh-contoh yang kita boleh yang kita boleh faham yang melibatkan pemerintah? Tadi kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, pemerintah ni maksudnya dua. Pemimpin kaum muslim ini dua. Satu pemerintah, satu lagi ulama. Baik. Di sudut pemerintah dulu. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, dia kata nasihat untuk imam muslimin terhasil dengan yang pertama, kesukaan. Kesukaan atau sifat suka nasihat menasihati, suka menyebarluaskan, kesukaan nasihat menasihati terhadap apa? Terhadap pembaikan mereka, petunjuk dan keadilan mereka. Maknanya yang pertama kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, ad-dinu nasihat di sudut pemerintah, di sudut ketua muslimin dalam konteks pemerintah tadi. Kata Syekh, benda ni boleh dilaksana bila kita ni ada sifat kesukaan, suka sebar luas, suka nasihat menasihati, suka bercerita tentang apa? Tentang pembaikan dasar-dasar pemimpin muslimin atau pemerintah tadi. Maknanya tuan-tuan, bila kita cakap bab agama, dia tak boleh lari daripada pemerintahan. Dia tak boleh lari tuan-tuan. Ini saya baca teks betul ni. Kalau tuan-tuan nak baca detail, boleh baca kitab ni. Kitab ni bahasa dia mudah je. Ambil baca di rumah, tengok huraian hadis yang ke-7. Ini pun saya ambil sikit-sikit, yang dihuraikan panjang lagi. Jadi maksudnya nak beramal dengan ad-dinun nasihah di sudut ketua muslimin dalam konteks pemerintah. Bila pemerintah tadi pegang agama, dia pegang agama, dia pegang Quran, dia pegang hadis, lalu dia buat dasar.
lalu dia buat rancangan, lalu dia buat bajet. Kita sebagai rakyat ni kena ada perasaan suka, kena sebar luaskan segala dasar-dasar yang mereka buat. Dan keadilan mereka, kalau mereka tu adil, kena sebar luas pula keadilan. Dia cerita dia begini, tuan-tuan, kenapa tanggungjawab kita, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Buraq, bila pemerintah kita tu dah buat dasar dengan baik, adil, kita pula kena menasihati, kena sebar luas, kena masuk media. Sebab di situlah peranan kita untuk mempromosikan keadilan agama kita. Sekarang ni kalau tuan-tuan ingat, bila sampai masa orang duk rasa apa ni, orang putih panggil skeptikal, kita panggil apa, orang kafir rasa skeptik, rasa was-was dengan keadilan kita sebab dia tak nampak. Jadi bila ada peluang pemerintah yang adil, hak paling adil siapa dia? Rasulullah dah. Tugas kita bagi tahu keadilan Rasulullah sama dia macam mana, pentadbiran dia tu macam mana, barulah orang lain tertarik kepada Islam. Jadi maknanya dalam huraian Syekh Dr. Mustafa Al-Buraq ni, maka dia kata apa? Lepas dia kata kesukaan terhadap pembaikan, petunjuk, keadilan mereka bukannya mengasihi peribadi diri semata-mata. Nampak? Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Buraq, dalam masalah pemerintahan Islam, dia bukan masalah diri pemerintah tu. Diri pemerintah tu merupakan alat. Okey. Diri pemerintah itu dianggap mulia bila dia bawa apa? Keadilan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ni Syekh Dr. Mustafa bagi tahu selalu, takut kita ni ta'assub dengan batang tubuh. Dia kata bukan masalah batang tubuh, masalah keadilan dia tu. Dia bawa Quran, dia bawa hadis. Kecuali Nabi memang batang tubuh lah kan. Kita manusia biasa dia lain. Nabi memang batang tubuh. Tapi kita ni, kita manusia biasa. Saya, tuan-tuan, Perdana Menteri, Presiden, manusia biasa. Yang jadi kita ni mulia macam mana? Bawa Quran, bawa hadis. Kita nak jadi adil. Ayah kita sebagai ayah dekat rumah, nama kita, kemuliaan kita dengan anak-anak, dan anak-anak kita faham ini jenis adil, dia buat keputusan yang dia pegang Quran hadis, maka dia jadi mulia. Cuba ayah yang tak dengar, tak pegang Quran, tak pegang hadis, adil tak adil suku pasar, maka tak mulia juga. Jadi makna ceritanya bukan batang tubuh. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Buraq lagi, termasuk dalam nasihat untuk ketua muslimin, yang mana nasihat ini boleh terhasil tadi bincang di sudut kesukaan kepada dasar, pembaikan, keadilan. Okey. Yang kedua pula kata Syekh Dr. Mustafa Al-Buraq, nasihat untuk imam muslim ini terhasil juga dengan suka agar orang ramai bersatu hati di bawah pemerintahan yang adil dan membenci perpecahan. Ini cerita dalam kitab lama ni, bukan cerita zaman sekarang dak ni. Saya ulang balik, an-nasihah itu terhasil di sudut pemerintah muslimin bila mana sama ada pemerintah, sama ada rakyat duk bercakap tentang dasar yang dilakukan oleh pemerintah yang mana membawa kepada keadilan, bersatu hati di kalangan umat Islam, dan mereka membenci perpecahan. Dia tuan-tuan, isu perpecahan ni isu serius. Islam tak akan kuat kalau kita asyik berpecah sama sendiri. Takkan kuat tuan-tuan. Padahal semua dia baca Quran dah ke, tapi nak bersatu payah. Jadi cerita nak bersatu ni, usaha dia ni ialah usaha yang patut diwujudkan, dicetuskan oleh pemimpin kaum muslimin dan disokong oleh rakyat jelata. Baru jadi tuan-tuan. Maknanya betul-betul mari daripada hati pemerintah tu, aku nak satukan umat Islam.
Dasar dia Al-Quran dan hadis lah. Yang mana betul dengan Al-Quran dan hadis, kita guna. Ya? Selain daripada tu, tolak tepi. Jadi bila mana adanya nasihat menasihati ke arah itu, termasuklah dalam definisi ad-dinun nasihat oleh pemimpin. Dan banyak lagi lah. Jadi saya rasa muadai lah setakat tu. Kalau tuan-tuan nak baca lebih, memang kalau nak baca huraian Dr. Syekh Dr. Mustafa Al-Bura saja, dok rasa 2-3 bulan baru habis hadis ni saja. Panjangnya. Jadi saya boleh cetus-cetus macam tu. Kalau tuan-tuan ni rasa nak lebih, cari kitab ni baca. Makna kena pakat baca kitab lah lepas ni, ya. Ada masalah, kita boleh bincang. Baik. Satu benda lagi yang menarik disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bura. Dia sebut menasihati ad-din tu nasihat, tapi dalam bentuk bila kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Nak buat macam mana? Jadi dia sebut, katakanlah, agak-agak bukan kita lah, orang lain, ya. Sebab pemimpin zalim ni berat, payah. Bila dia zalim satu benda, dia heret habis dengan dasarnya, dengan pelaksanaannya, dengan bajetnya, semua je dia zalim. Baik. Tapi tak apalah, kata Syekh Mustafa Al-Bura, katakanlah pemimpin itu muslim, dia beragama Islam, tapi dia zalim. Maka dia sebut di sini. Nasihat kepada muslimin untuk pemimpin zalim ialah membantu menegakkan yang hak serta mentaati pada yang demikian itu, dan memperingatkan mereka dengan lemah lembut, berhikmah, dengan penuh kesabaran. Tuan-tuan nampak? Dia cerita ni tuan-tuan, huraian-huraian seperti ini kita akan jumpa kalau kita belajar detail dalam dia fiqh. Dia ada beberapa cabang yang kita fahamkan. Fiqh ibadat, fiqh muamalat, munakahat, ada fiqh jinayat, ada fiqh khilafah, ataupun setengah-setengah. Masa saya mengaji dulu, dia panggil nak tegakkan negara, masalah pemimpin dan sebagainya, dan satu daripada bab dia bincang pasal pemimpin zalim. Baik. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, bila kita berjumpa dengan pemimpin zalim, menjadi tanggungjawab kita untuk membantu menegak yang hak serta mentaati pada demikian itu. Maknanya kita bantu sebagai benda yang kita boleh buat. Pemimpin kita zalim, contoh pemimpin zalim, maka bila pemimpin kita tak boleh ikut dia, maka kita kena bantu dalam bentuk memberi teguran. Guna apa saja media massa ke apa saja, bagi tahu, kalau bahasa mudahnya, Perdana Menteri yang ni salah, ni betul. Boleh ke kita buat macam tu tak tahu, kita nombor dua lah. Yang pentingnya kena bagi tahu yang hak, kena tegur. Dan memperingati mereka dengan lemah lembut. Nampak? Dalam menegur pemimpin yang zalim ni, dia guna pendekatan seperti mana Nabi Musa. Nabi Musa pergi tegur Fir'aun. Dia pergi dengan sepak terajang ke? Tak. Tuan-tuan baca betul-betul. Dia pergi tu dengan bagi tahu lemah lembut. Dengan lemah lembut. Jadi begitu juga di sini, bila kita berdepan dengan pemimpin yang zalim, kita kena tunjuk akhlak yang baik, bagi tahu ni betulnya tuanku, ni betulnya Perdana Menteri, ni betulnya menteri. Yang ni salah, yang ni salah. Kata Syekh, dengan lemah lembut, berhikmah dengan penuh sabaran. Maka dia kata lagi, jangan mengatakan kepada pemerintah zalim dengan perkataan, "Hei zalim." Tak boleh tuan-tuan. Dalam fiqh syariah, kalau kita mengaji, tak boleh. Nak tegur dia dengan introduction tu kata, "Hei taghut." Dia tegur ni tuan-tuan, siapa
kalau orang mari tegur dengan lembut, kalau kita ni buat salah, rasa-rasa boleh terima tak? Boleh. Kalau tak terima hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Tapi kalau pergi tegur dengan marah, walaupun kita tahu benar, kadang-kadang kena tendang dulu dah. Jadi begitu kaedah dia. Tu sebabnya tuan-tuan, boleh jadilah wallahu alam. Wallahu alam, saya tak tahu cerita kan, satu masa kan orang di Syria, rakyat Syria ni marah dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Tuan-tuan tahu kisah dia kan? Dia kena bom, tahu kan? Orang marah dia. Sebabnya dia ni ada beberapa dasar dia pertahan. Akhir kena bom. Kena bom, mati dalam masjid. Sebab Syekh Ramadan Al-Buti ni ada benda yang dia pertahan. Dia pertahan. Jadi satu. Yang keduanya, kalau kita mengaji fiqh tuan-tuan, masalah nak memberontak kepada pemerintah ni susah. Nak keluarkan hukum boleh memberontak pada pemerintah yang zalim. Ulama kena bersidang sungguh. Bukan senang-senang, maknanya benda berat. Jadi bila pemerintah yang zalim nak jadi pemberontak tu payah. Tu sebab ada hukum murah. Silap-silap boleh bunuh lagi. Nampak? Jadi kita tahu sini, bila kita berdepan dengan pemimpin zalim, kena hikmah, kena sabar. Boleh jadi benda yang sama juga dilakukan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Saya sebut nama-nama tu, nama-nama yang terkenal. Kalau tuan-tuan biasa dengan ilmu, dengan mengaji, nama-nama tu tuan-tuan kenal lah ya. Masuk dah ke? Sikit lagi tak? Sikit lagi. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha lagi, apabila umat berpecah dan tidak bangun melaksanakan nasihat ini pada pemimpin, dan pemimpin menjadi zalim dan melampaui batas, justru tidak menerima nasihat, maka wujudlah kehinaan, kerosakan, kekedilan, kemusnahan dalam umat. Baik. Lepas Syekh Mustafa Al-Bugha sebut nasihat kaum muslimin di sudut pemerintah boleh dilaksanakan dengan beberapa cara tadi, maka dia pun kata, bila umat Islam berpecah dan tidak bangun melaksanakan nasihat, ini maknanya di sudut kita rakyat, kita tak buat bahagian kita, tahu kutuk aja umpamanya, nasihat tak nak. Itu sebab di satu sudut nak cari seorang macam saya, bukan nak angkat dia sangat, Dr. Zulkifli Al-Bakri payah. Dia boleh approach, dia boleh bagi nasihat dengan nada suara dia. Kalau orang nak marah pun tak jadi marah dengan Dr. Zul. Tuan-tuan rasa tak? Boleh jadi orang lain pun ada lagi yang lebih baik, tapi yang kita nampak sekarang ni dia. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada dia untuk melaksanakan tanggungjawab. Dr. Zul ni seorang betul guru dia, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Tok guru dia ni, dia pernah mengaji sekali. Tu sebab dia yang, kalau macam fiqh manhaji tu kan, dia salah seorang daripada ketua panel penterjemah fiqh manhaji tu. Saya ulang balik, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha lagi, bila ulama berpecah dan tidak bangun melaksanakan nasihat ini pada pemimpin, maknanya kita tinggal nasihat pemimpin dengan hikmah tadi, dan pemimpin menjadi zalim dan melampaui batas, justru tidak menerima nasihat, dan pemimpin pula bila tak ada orang nasihat, pemimpin pun lagi zalim, kata Dr. Mustafa Al-Bugha, maka wujudlah keadaan kehinaan. Dalam negara tu akan jadi hina. Negara akan jadi hina. Asal nak ceritanya adilun nasihat. Kita ni nak beragama. Lepas tu kata Nabi pula, nak agama kena nasihat. Tiba-tiba tinggal nasihat. Bila tinggal nasihat di sudut pemerintah ni, kata Syekh lagi, keadaan jadi hina, jadi kerosakan, kekedilan dan kemusnahan dalam umat. Dan ini terjadi bila umat berpaling dari ajaran Islam, dan ia dapat disaksi dengan perkataan-perkataan orang ramai dan perbuatan-perbuatan mereka. Maknanya sampai ke ujung, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha beritahu, keadaan satu negara yang tidak melaksanakan nasihat tadi, implikasi hujungnya kepada masyarakat. Jadi dia boleh kesan
kesan dia macam mana? Bahasa, perbuatan-perbuatan yang rakyat guna, maka jelas menunjukkan masyarakat itu rosak. Contoh dia, kalau dalam media masa tak ada cerita lain, bak mengumpat, bak kutuk memang jadi suatu tajuk hak seronok. Bubuhlah nama apa sekalipun, bubuh nama membawang ke, nak cerita, nak alih kata mengumpat, sebenarnya mengumpat tu, membawang ke, gosip ke, sebutlah apa saja. Kalau masyarakat tu duk asyik buat benda ni, sah kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, ni masyarakat rosak yang terjadi akibat daripada tidak ada nasihat mana start daripada atas sampai ke bawah. Perbuatan pula, perbuatan masyarakat yang suka langgar peraturan. Sekarang nampak dah kan, langgar traffic light dah, no entry masuk juga. Rasa gerung. Sekarang ni tuan-tuan, jarang sangat orang ikut peraturan. Mungkin kita orang surau ni, orang surau kita ni hak patuh traffic light, orang lain langgar semacam aja. Bahkan dia kata tu teruk, traffic light merah, orang tak ada, tak jalan juga. Kita boleh teruk umpamanya. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, bila berlaku keadaan ini, nak ceritanya masyarakat tu teruk. Masyarakat tu teruk. Allahu Rabbi. Jadi saya rasa yang lepas pula nasihat ketua muslimin disuruh ulama. Dia tuju ulama. Jangan ulama jangan sedar hati sangat. Orang yang bergelar ustaz, ada bahagian dia ni nak cerita ni. Cumanya bahagian ni panjang sikit. Jadi kita enjak pada kuliah yang akan datang lah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kesimpulannya, lepas kita faham satu orang yang beragama, dia kena jadi dan tubuh dia ni, ataupun kena jadikan darah daging diri dia ni an-nasihat. Sama ada untuk isteri dia, anak dia, diri dia sendiri, adik-beradik dia. Maknanya nasihat menasihati ni sepatutnya dia suka, dia minat. Kalau orang beragama, jangan jadi macam setengah-setengah orang nak buat keluar mulut ni nak nasihat tu rasa berat sangat, walaupun melibat adik keluarga sendiri. Satu. Kemudian kita sebut kenapa perlunya nasihat, sebab tanggungjawab kita besar. Tanggungjawab besar. Kalau tuan-tuan nak faham lagi, rujuk pada ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pergi cari kitab duhurai perkataan khalifah tu apa. Faham sungguh-sungguh, nak cerita, itulah tanggungjawab kita. Maknanya besar tuan-tuan, besar. Jadi maknanya lepas kita faham, tugas kita kena bagi tahu lah. Ini saya seorang nak bercakap, lepas ni tuan-tuan pula cerita pada orang lain. Hadis ni begini sebenarnya, tanggungjawab kita begini, kita kena buat begini, bukan saja sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau begitu kan senang masuk syurganya, kan? Baik. Kemudian Nabi menjelaskan untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, dan yang kita mahu masuk tadi, ketua-ketua kaum muslimin, termasuk ruang lingkup an-nasihah yang kita kena sebatikan dengan diri kita. Kalau dalam skop kita ni, paling-paling tidak an-nasihah ketua keluarga dulu. Biar berlaku antara isteri kita dengan kita, anak-anak dengan kita, kita ke anak-anak. Pegangannya Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha berterusan, paling-paling tidak bila kita masuk jumpa muka nakir, tanya soalan-soalan yang macam ni, kita boleh jawab. Itu saja sebenarnya tuan-tuan. Sebab kita tahu kita nak pergi. Kita nak pergi. Agama ni bukan solat saja, termasuk perkara-perkara yang lain. Aku qauli hadza. Sebelum tu ada soalan ke? Ada soalan? Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat kefahaman, saya pun dapat kefahaman, tuan-tuan begitu juga. Yang penting mudah-mudahan lagi bila kita nak mati ni, tanggungjawab kita tu
maknanya selesailah. Boleh jadi tak berjaya, tak apa, yang penting kesungguhan untuk kita buat. Sebab Allah tak tanya kita berjaya ke tidak. Tapi semua kena bergerak ke arah yang sama. Kena bergerak ke arah yang sama. Jangan duk terajuk dengan setengah-setengah orang ni, asal bercakap dengan pemimpinnya kasar, asal nak tegur orang jadi kasar. Memang ada tempat-tempat kena kasar juga, kan? Ada masa-masa kena pegang, bukan kasar kena pegang, kenapa pula kena ada. Tapi pokok pangkalnya hikmah. Pegang kasar ni inilah sekali, lepas tak jadilah cara-cara lain barulah masuk yang tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi